أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله منا لهم الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau kita, barisan jawatankuasa pengurusan pentadbiran surau, Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang bersama pada malam ini, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan kita dapat melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kita punya kitab Majmu'ah Al-Ahadis yang ditulis oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Himpunan Hadis Modal Insan. Muka surat 73. Kita lihat sedikit beberapa pandangan ayat Al-Quran berkaitan dengan masa. Sebab kita dalam kitab ni kita berkongsi berkaitan dengan masa, waktu ataupun masa. Bersama saya juga, saya bawa buku, saya janji pada minggu sudah untuk saya bawa buku yang telah pun diterjemahkan oleh Syekh Dr. Syuhada Mahmud. Dia terjemahkan buku daripada Al-Alama Syekh Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Halabi As-Suri. Halabi ni Halab lah, satu tempat wilayah. Kan? Suri itu Syria. Saya pergi tempat ni, berjumpa beberapa orang ulama, termasuk waktu itu mufti di Halib ini iaitu Syekh Ibrahim Salqani. Waktu itu Jawatan Kuasa Fatwa sedang membuat kajian sejauh mana ataupun apakah kekangan untuk negara kita Malaysia melaksanakan dipanggil apa sebagai melaksanakan
Darul Ifta. Darul Ifta. Apa kekuatan yang ada. Jadi saya pergi tu lebih kurang dalam 2 minggu kot bersama dengan beberapa rombongan. Jumpalah beberapa di Syria dan juga di Mesir. Tetapi kekuatan ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama di Syria, termasuk juga di Mesir, dia mempunyai kekuatan yang hebat. Sebab itu kalau saya jumpa masa tu Syekh Ibn Salqani ni, dianya ada kekuatan yang diiktiraf oleh Mufti Am Syekh Bahauddin. Waktu tu Mufti Am memberikan kekuatan untuk berfatwa dengan sendiri di wilayah dia. Nah, kita di wilayah kita ni macam Sembilan, Melaka, Johor ni wilayah lah tu. Tapi kita kena membentuk beberapa. Kalau pengalaman saya dulu, kita kena ada dengan beberapa orang yang ada disiplin ilmu seramai 13 orang. Sekarang ni wallahualam saya dah tidak lagi bersama dengan jawatan kuasa itu. Dia sambung tentang beberapa Al-Quran yang diambil oleh Dr. Zulkifli ini. Kemudian nanti kita cuba sedikit ambil tentang kitab ini berkaitan dengan nilai masa. Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 73. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Imam Asy-Syafi'i berkata, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan Al-Quran kecuali surah ini, maksudnya surah Al-'Asr ini, nescaya cukup bagi umat ini. Ini maknanya satu gambaran bahawa betapa besarnya tuntutan masa, sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi masa. Ini mana saya nak ambil. Sikitlah kita ambil kan. Kalau kita ambil, ini semuanya pandangan ulama. Ustaz Syahadat ni dia terjemah buku ni terjemahkan. Ya. Dia terjemahkan, tapi bila saya baca, saya tengok dia menghimpunkan cerita-cerita ulama-ulama nak menggambarkan masa tu macam mana hebat-hebatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut masa itu dalam satu surah dan bersumpah dengan wal 'asri. Jadi diambillah pandangan ulama supaya kita nampak masa ni bukan main-main lah. Sebab kita ni ulama-ulama ini yang nampak nilai masa itu. Kita mungkin melihat masa ini bergantung kepada keperluan kita. Orang bisnes nampak masa penting sebab ia ada kaitan dengan bisnes. Jadi begitulah. Tetapi di sini kita lihat dia mampu mengupas, sehingga bila kita baca buku ni, saya baca tuan-tuan, buku ni alhamdulillah lah saya baca. Oleh kerana isi dia sedap, habis saya baca dan tak tebal pun. Kan? Baik, kita tengok sedikit berkaitan dengan wal 'asri ini. Apa yang dihuraikan oleh Imam Al-Razi mengenai masa. Allah bersumpah dengan masa kerana padanya terdapat pelbagai keajaiban. Di sini kita tengok. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Sebab pada masa itu ada macam-macam keajaiban. Benda-benda ajaib yang ada pada masa itu. Tapi kalau kita yang orang biasa tak nampak lah. Kan? Sehingga buku ni lah yang saya baca, wallahi alam, di mana ada sebagian ulama kata masa itu nyawa. Jadi kalau kita nampak orang kan buat apa tu, saja dia buang masa, tukar kepada buang nyawa. Buat apa tu? Saja dia buang nyawa.
Nampak kita kena sekolah balik. Kan? Tapi kalau tu saja ya duduk lepak-lepak baru masuk. Tak ada apa. Sebab mungkin ayat itu, masa itu tidak kita nampak. Tapi kalau kita kata, macam ulama kata nampak, dia nyawa. Jadi saja ya lepak-lepak buang nyawa. Itu nampak rasanya kurang sikit itu. Baik. Dia kata terdapat pelbagai keajaiban. Dengannya kebahagiaan dan kesengsaraan dicapai. Sihat, sakit, kaya, miskin. Sesungguhnya masa itu tidak boleh diukur dengan sesuatu walau setinggi mana nilai perkara itu. Maknanya satu lagi perkara, masa tak boleh nak ukur. Nak nilai berapa, nilai masa tak boleh. Jadi kalau macam tu, masa itu seperti emas. Jadi rasanya tak boleh juga. Mungkin sebagian ulama tak setuju dengan itu. Sebab soalannya kita emas masih boleh nilai lagi. Sekali emas berapa? Berapa je emas? Emas berapa sekarang ni? Ya? 410? Dah, 448. Naik dah. Hari ni 426. Saya yang pasal saya ambil sangat maklumat tu, pasal saya ada juga beli emas. Masa saya beli tu 272. Kan? 272. Saya beli 100 gram. Cepat ni kan. Tengok baca je. Konon-konon nak kayu. Itu saya nak jual dah. Saya tengok masa tu 4.44. Wah, saya kata saya beli 2.72 ni je. Okey, ni saya kira pergilah. Nak pergi tu orang tu di apa saya, di psycho saya. Ustaz dia kata, 2 minggu lagi Ustaz. Naik 5. Dah saya pun balik. Pasal apa dia kata 2 minggu lagi Ustaz? Saya kata, ayolah, saya baliklah. Dia kata 2 minggu ni naik 5. Dia kata, wallahu alam, tengok melonsor turun. Kita tak ada ilmu. Bila dia tu ada ilmu, dia cakap tu kita percayalah tuan-tuan kan. Dia kata 2 minggu lagi naik Ustaz. Kita pun baliklah. Tak apalah, itu cerita Umi tuan-tuan. Maknanya tak boleh dia kata kata ulama ni. Syekh Fakhrul Razi ni tak setuju. Tak ada apa dalam dunia ni boleh kita nak nilaikan emas. Sebab sebab itu Allah angkat demi masuk. Kan? Lepas tu, seandainya kamu membuang masa muda selama 1000 tahun dengan perkara yang tidak berfaedah. Kemudian, kamu bertaubat kepada Allah di penghujung usia kamu. Kamu akan kekal ke dalam syurga selama-lamanya sebab taubat kita diterima. Maka kamu akan mengetahui bahawa perkara yang paling mulia adalah kehidupanmu di hujung usia tersebut. Kan? Menunjukkan bahawa itulah sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersumpah demi masa, betapa pentingnya masa, tiba-tiba hamba-Nya banyak buang masa. Berasa. Tiba di hujung tu dia bertaubat dan Allah terima. Walaupun satu masa Allah angkat masa, tapi satu masa Allah tak berkira dengan masa, tapi berkira dengan nilai taubat. Berkira dengan nilai taubat. Betul disebutkan orang tu datang dengan dosa yang dengan seperti pasir di pantai. Bila dia bertaubat dan taubat nasuha, saya membaca kenapa dia bukan taubat nasuha? Apa dalam bahasa Melayu? Taubat nasuha ni. Taubat bahasa Arab. Kan? Okey, kembali. Jumpa dah. Nasuha ni, apa dia? Taubat nasuha. Tetapi oleh kerana istilah taubat nasuha tu kita faham laku semua dah. Taubat nasuha. Terus faham kita. Kan? Tapi kalau boleh nak tahu juga apa bahasa Melayu dia. Kan? Nasuha ni jujur, kejujuran, taubat yang jujur. Oh, saya faham. Taubat yang jujur. Maknanya taubat yang jujur saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang jujur. Taubat main-main tak jujurlah. Kan? Maka kamu akan mengetahui bahawa perkara yang paling mulia adalah kehidupanmu. Memang hidup itu penting. Ya, hidup tu, hidup kita. Maknanya bila kita bertaubat, nyawa kita bersama dengan taubat, tinggi nilai dia. Sebab itu taubat tuan-tuan, semua kita dalam surau ni, semua ada masa taubat yang diberikan Allah.
berbeza-beza sehingga nyawa di ghargharah. Jadi maknanya taubat tu semua orang ada, hak dia. Bahkan sebagian ulama kata perkara yang paling lambat diangkat, ditarik oleh Allah kepada setiap hamba itu ialah taubat. Bermakna pintu taubat lambat tertutup sehingga nyawa di ghargharah. Kan? Kalau kita tengok Nabi Adam AS merasai dirinya berdosa kerana dia melanggar la taqraba hadhihi syajarah, kan, jangan kamu hampiri pokok ni, bukan hampir, bahkan dia merasainya. Kemudian itu antara sebab yang dalam tafsir dianya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syurga, maka dia menyesal, dan bila dia dikeluarkan dari syurga turun ke dunia, dia pula berpisah dengan isteri dia, kan. Sebagian ulama kata dia turun di tanah India, tanah besar India, dan isterinya diturunkan di satu tempat hari ini namanya Jeddah tu maknanya nenek lah, kan. Jeddah. Sebab itu sebagai ulama kata dia bertemunya di situ. Wallahu alam. Tapi kita kalau baca maknanya dalam Al-Quran menyebut bahawasanya sampailah masa angkatlah wajahmu, maknanya menunjukkan taubatnya diterima. Ulama pun berbincanglah berapa lama taubat Nabi Adam salam. Taubat Nabi Adam alaihissalam selama 200 tahun dia merayu dosanya yang tadi tu diampunkan Allah, maka selama 200 tahun barulah taubatnya diterima. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak perlulah 2000 tahun. Bertaubat saja. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang jujur. Jadi maknanya asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Kemudian satu lagi, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan kamu ke dalam syurga. Jadi walaupun satu masa kita tengok tadi Allah angkat masa tu demi masa, tapi banyak masa tu banyak dihabiskan dengan benda kemaksiatan. Di hujungnya dia bertaubat. Allah terima. Hamba ini sebagai hamba yang baik di penghujung usia dia. Tuan-tuan. Sikit lagi kita tengok buku ni, nanti kita apa. Waktu itu dia kata akan berakhir dan berlalu, maka sesiapa yang cuai waktunya akan terbiar begitu saja. Besarlah luputnya dan amat besarlah penyesalannya. Jadi bermakna masa tu penting. Bahkan di sini saya terjumpa satu, tak tahu di mana, tapi saya membaca tu, saya ingat lagi cerita dia. Seorang ulama, dia sedang menulis buku. Dia ulama dulu, dia menulis buku ikhlas. Kan dia tak fikirlah aku tulis buku ni, dia kata siapa nak beli ni? Kan? Siapa nak beli ni? Jadi maknanya nak jual berjilid-jilid tu, kalau disebah hari ni harga dia bukannya murah, kan? Kalau beli buku macam ni, rasanya insya-Allah ramai yang akan membelinya. Tapi kalau beli buku, contohnya Mutiara Imam Al-Ghazali, ada 5 jilid, kan? Mutiara Imam Al-Ghazali. Masjid yang mungkin mampu beli, individu mungkin tidak kot, mungkin maktabah sekolah mungkin beli. Jadi maknanya pasarannya agak terhad. Tapi orang tak kisah, beli tak beli dia tulis. Sebab dia tinggalkan dia punya ilmu di buku. Dalam kitab ni lah saya jumpa, saya tahu di mana tuan-tuan. Dia tulis-tulis, tiba-tiba pen dia habis dakwat. Pen dia habis dakwat. Pen dia habis dakwat dan dia tawarkan kepada rakan dia pen sebatang berapa tuan? Katalah RM5 kan? RM5 kan? Tawar kawan dia berganda-ganda supaya kawan dia tak teragak-agak nak jual pen itu kepada dia. Dan nulis ni, alamak habis dah dakwat. Pen kau main dia beli RM5. Kawan dia orang RM5. Nah, kan? Berganda-ganda. Jadi bila saya baca tu, kenapa dia sanggup menawarkan berganda-ganda? Sebab dia tak nak kawan ni terfikir-fikir nak jual atau tidak, nak jual atau tidak, nak jual atau tidak. Nak jual atau tidak, jadi atau tidak tu masa berlalu. Dia tak nak yang tu. Sebab dia sama menulis. Langsung dia tawarkan berganda. Berganda supaya kawan tu tak teragak. Bila ditawarkan macam tu, bukan seorang datang. Ompet 5 orang datang. Datang nak jual pen dengan dia. Tapi dia perlukan sebatang sajalah. Dalam kitab ni saya kata, bila saya baca tu, nampak dia sangat menghargai waktu. Baik, lepas itulah yang kita baca kitab ini.
Baik. Jadi dalam surah ni disebut wal asri, demi masa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengangkat masa supaya kita sama-sama menjaga masa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala lagi surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Saya bacakan dia punya makna dia panjang sangat. Tuan-tuan sekalian kan? Dan bekerjalah dan berbelanjalah. Berbelanja ni maksudnya dermakanlah. Wa anfiqu. Wa anfiqu ni infakkanlah. Tapi maksudnya infakkanlah. Belanja, dermakanlah. Sebahagian daripada rezeki yang kamu berikan, yang kami berikan kepada kamu. Maknanya sumbangkanlah, dermakanlah sebagai rezeki yang kami, yakni Allah, berikan kepada kamu. Sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Maknanya sebelum kita mati ni adalah kita memberi sumbangan-sumbangan. Ni nak cerita sumbang tu kan. Kepada Hamas. Hamas. Saya berbalik daripada Palestin pula. Turki. Kebetulan rezeki saya dapat duduk bersarapan dengan Usama Hamdan, pengerusi Hamas di Lebanon. Buat dengan dia. Tuan-tuan sekalian, kalau ikut dari segi akal kita, bila negara Palestin dibantai oleh Israel, dunia bangkit dan banyak sumbangan. Patutnya kalau dulu sumbangan sebulan 2 juta, mungkin pergi 50 juta, tuan-tuan. Betul kan? Sebab ramai negara ni kutip, ini kutip, negara kita mengutip. Tuan-tuan ya. Jadi sebab dia sedang dibantai oleh Israel, jadi maknanya dunia pun ramai yang menyumbang. Jadi segi logiknya, bila ramai yang menyumbang, tentulah angka sumbangan itu naik. Tapi maklumat yang saya dapat, konsulat Turki itu susut 60%. Bila bandingkan sebelum-sebelumnya, waktu dia tenang, waktu itu sumbang itu bina sekolah, bina ni. Tapi bila negara dipukul, susut pula 60%, 40% sampai. Persoalan dia. Buatlah persoalan dia. Duit tu orang sumbang, ramai. Tetapi kan kita ni diminta oleh Amerika supaya sumbang kepada Fatah. Jangan kepada Hamas. Sebab Hamas ni pada definisi Amerika dia sebagai teroris. Tuan-tuan. Tapi yang ada duta-duta ni jadi sumbang. Wallahualam, saya tak bernak mengulasnya, tapi maklumat saya dapat dia kata 60% susut. Berbanding kalau katalah 100 juta contohnya, 40 juta je dapat. 60 juta tu. Tapi tak adalah bagi itu. Yang saya maklumat saya dapat, pernah saya dapat satu tu maknanya 50 juta. Kan? Tapi kenapa negara perang, dunia ada kesedaran, sumbangan sumbang tu agak agresif, banyak. Di mana duit itu? Tak sampai. Mengikut saluran yang saya jumpa itulah, bincang-bincang itu kan. Wallahu alam. Tapi saya yakinlah sebab saya tanya kepada dia kan, dan dia memahaminya. Jadi ke mana tu wallahu alam lah. Ya. Jadi maknanya kita dermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum ajal. Dahlah pada ajalnya macam mana kan? Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang yang soleh. Waktu ajal sampai minta tangguh, tak adalah. Iza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal takkan lambat, takkan cepat. Tapi masa dah ada kita. Tapi ayat tu ungkapan ni tak ada guna lagi dah. Dan ingatlah kata Allah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Ya, jadi maknanya takkan lambat.
dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Jadi menunjukkan bahawasanya waktu tu dah ada dah. Usia kita diberi tu ada, kan? Penegasan Quran pun dah ada supaya kita buat baik, ialah menderma apa. Ayat ni dia panggil menderma lah, tapi yang lain banyak lagi perkara lain yang kita boleh buat selagi mana kita boleh bernafas. Tapi kadang-kala perkara tu tak berlaku. Ibnu Katsir berkata, setiap yang cuai akan rugi. Jadi maknanya dalam firman yang kita baca tadi, wal asri innal insana lafi khusrin, manusia akan rugi memanglah. Sebab rugi itu punca kita cuai. Cuai kepada masa yang ada. Hampir meninggal dan memohon supaya dipanjangkan umur untuk menebus masa kecuaiannya, sedangkan ia amat jauh untuk diperkenankan. Tak boleh lagi dah, kan? Tak boleh lagi dah. Sekarang ni tuan-tuan kita ada ruang dan ada peluang. Cari dan intailah. Tak kisahlah, kita bukan perlu banyak, tapi kita perlu, maknanya bagi saya sedikit, tetapi di mana afdalnya. Dulu sudah kita bincang, tuan kan? Saya mengumpulkan beberapa hadis, ada 7-8 hadis di mana ditanya kepada Nabi SAW. Tapi yang bertanya itu 7-8 orang sahabat yang bertanya. Soalan sama. Ayu amal afdal ya Rasulullah? Apakah amalan yang paling afdal wahai Rasulullah? Sahabat ni macam tu, dia suka ambil masa yang ada nak buat. Sebab waktu nak buat tu dia kena buat benda yang paling afdal. Itulah di cara dia. Kan dia tak buat buat belakang, tapi dia akan buat benda yang afdal. Nabi kata macam-macam, ada yang kata, saya sebut dulu kan, ada kata jihad, ada kata sedekah, ada kata macam-macam. Jadi bermakna falsafah kepada itu, kita dapati bahawasanya amalan yang paling afdal ialah kita kena buat benda itu sang dituntut pada waktu itu. Sang dituntut pada waktu itu. Contoh, kita nak keluar kerja kan, keluar kerja ni, masuk dalam kereta, sat kereta, nampak sampah kat dapur penuh, dah hikik dah. Itulah yang afdalnya. Tuan-tuan kan, nak keluar, capai kerja, pergi buang sampah lantung kat luar tu. Afdal? Ya, kita kata afdal lah tu sebab waktu itu kita nak keluar tu nampak. Dan bila kita keluar pun memang lalu kat tong luar tu. Jadi kita capai. Ini cerita tuan, cerita betul ni tuan, bukan cerita dongeng tuan-tuan ya. Saya ada orang jumpa saya. Tak apalah siapa dia. Berkelahi tuan-tuan. Tapi taklah sebut macam tu, dia kelahi, dia nak bercerai. Saya ni bila orang minta tolong, kita tolong sangat yang mampu. Jadi saya tolonglah. Jadi dapat cerita dia tu. Cerita tu kocik pun lah. Ceritanya si suami ni duduk flat tingkat 5. Tingkat 5 kan. Rumah tingkat 5, tapi ada sansir, ada lift. Jadi isteri tergasuhlah. Dia buang sampah kan. Jadi isteri dah ikat simpul-simpul dah. Letak ni kasut suami, ini sampah. Nampak tuan-tuan? Jadi beranggapan bahawa suami sarung kasut ada kojo, tu cangkuk jari, angkat. Sebab sampah nu kat sana. Dia tak ada dekat tingkat-tingkat mana dia kena turun bawah, apa ini belakang bangunan. Kat tu ada sampah susun kan. Mencabar juga tu tuan-tuan. Kita ni tak ada mencabar benar dah kan, kat depan rumah ya. Jadi suami ni pun dah hampir 5 kali si tu buat tak terbaca kat suami ni. Ni cerita dia lah. Kata si tu. Tu yang saya marah tu Ustaz, dia kata. Jadi pakcik buat tu cerita dia kan. Cerita sampah. Jadi makna bagi saya, kalau dah letak sebelah sampah tu sebelah kasut, suami isteri pun dah sengaja ambil kasut tu letak muka pintu, dan maknanya suami mesti sarung kasut, sebelah kasut ada sampah. Jadi yang afdal waktu itu ialah cangkuk jari buang sampah. Memang ambil kerja tu wajib, cari rezeki tu. Tak boleh kata, dia tak ada buang masuk sampah, tak ada masuk sampah sebab dia nak kerja. Ya, tapi afdal.
Sebab hadis tadi, apa yang afdal wahai Rasulullah? Maknanya zakat, jihad, semua kan. Tapi konsep hadis itu, saya baca ialah kita buat sesuatu di saat dituntut pada waktu itu. Waktu itu dituntut kita buat meringankan. Jadi cangkuk dapat afdal tak? Dapat afdal. Wallahu a'lam tuan ya. Terus cerita dia. Lepas tu saya pun belajar jugalah. Belajar juga tengok sampah cukup kan. Mudah-mudahan insya-Allah itu afdal menambahkan sayang isi kepada kita. Bila sayang isi kepada kita kan untung kita. Itu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kelemahan saya nanti kita sambung kepada hadis pula. Ya, kita masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.